Assalamualaikum dan hai. Saya Cikgu Amirul dari channel Cikgu Hazwan. Hari ini kita akan bincangkan bab tingkatan 1 iaitu konsep asas pemikiran computational. Okey. Jadi bab ni jangan risau, siapa yang baru masuk tingkatan 1 dan tiada langsung asas komputer, jangan risau. Bab ini hanya intro sahaja, pengenalan sahaja. Jadi bab ni tak payah pun, cuma menceritakan kepada cara menyelesaikan masalah dan idea macam mana untuk menyelesaikan masalah. Jadi jangan risau, bab ni saya tak akan cerita panjang-panjang, cuma pengenalan sikit sahaja dan saya akan cuba cerita sependek-pendeknya tapi yang secukup yang boleh lah. Dan siapa yang baru datang channel ni ataupun baru tengok video ni, kalau boleh tekanlah sebagai satu panggaan untuk channel ni dan owner channel ni Cikgu Hazwan sendiri, supaya banyak lagi lah channel ataupun video yang akan diriliskan lagi. Jangan lupa tekan button like, share dan subscribe ya. Okey, so jangan tanpa buang masa lagi, mari kita tengok apa yang kita nak bincangkan, insya-Allah. Okey, jadi kita boleh tengok ni konsep asas pemikiran computational bab 1 tingkatan 1. Okey. Tak rugi belajar siapa yang dah tingkatan 2 ke tingkatan 3 dia ulang kaji, sebab benda ni memang banyak tempat lagi kita akan pakai. Okey. So dalam bab ni asasnya generally-nya dia menceritakan tentang teknik menyelesaikan masalah secara sistematik dan menggunakan asas sains komputer. Tapi basically dia nak tengok kepada ni lah cara menyelesaikan masalah secara sistematik. Alright. So kita tengok apa seterusnya. Alright. Okay, apa maksud pemikiran computational? Pemikiran computational ialah satu proses pemikiran satu proses pemikiran bagi tujuan menyelesaikan masalah. Tujuan dia untuk selesaikan masalah oleh manusia dengan bantuan mesin atau kedua-duanya sekali dan juga secara sistematik. Kedua-duanya ni merujuk kepada apa? Kepada mesin dan manusia. Dua-dua terlibat sekali. Alright. So dia satu ni lah ideologi lah. Ideologi maknanya teknik untuk menyelesaikan masalah. Macam mana tu? Tak apa. Ini definisi mungkin definisi ni kita tak perlu hafal sangat, kita perlu kepada faham. Alright. So yang keduanya, fakta dia kata komputer tidak berfikir sendiri. Manusia programkan komputer untuk buat sesuatu. Jangan terpengaruh pula tengok cerita Terminator ada apa tu Skynet. Tak ada, itu semua rekaan semata-mata. Tak ada pun sebenarnya. Virus tak ada. Virus ni pun adalah program komputer, kita yang programkan. Dia kata komputer ni kita kata sebagai satu AI, artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan kan. Kita beli tadi mahal-mahal tulis AI triple camera, contohnya AI quad camera. AI tu maknanya bukannya maknanya maknanya ada apa, dia boleh fikir tak, maknanya berdasarkan data. Ni sebab dia menceritakan tentang kecerdasan buatan. Dia ambil daripada data gambar, ambil banyak-banyak tu, lepas tu dia akan compare yang mana memberikan gambar yang terbaik, resolution yang terbaik. AI ni dia membantu dalam buat keputusan lah. Alright. So kita tengok lagi. Tadi tu tak penting sangat yang bahagian artificial intelligence. Dalam bab ni tak pernah sebut pun artificial intelligence, so itu maklumat tambahan. Okay, next kita tengok kepada kategori pemikiran computational. Teknik leraian. Yang pertamanya kita kata dia ada 4 teknik. Ni yang paling penting dalam bab ni kena faham apa maksud dia. Yang pertama, teknik leraian, bahasa Inggeris panggil decomposition, memisahkan permasalahan yang sulit kepada lebih kecil dan mudah. Itu dia punya keyword. Alright, secondly kita tengok yang kedua, pattern. Pattern ni dia kata corak lah. Pattern recognition, pengecaman corak kita tengok corak ni masalahnya sama kan. Kita tengok macam mana dia kata corak, mengenal pasti, benda keyword dia adalah mengenal pasti masalah dia corak permasalahan dengan menggunakan teknik sebelumnya. Highlight dia sebelumnya. Macam mana yang dah pernah buat. Kalau first time mungkin payah sikit lah kan, macam kita ni kan.
baru masalah first time sudahlah nak buat macam mana ni tak reti kan. Tapi kalau dah secondly, thirdly, kita akan rasa lebih mudah sebab kita dah tahu dah nak buat macam mana kan. Alright, so next kita tengok kepada abstraction, teknik peniskalaan. Mengenal pasti perkara yang penting dan tidak penting dalam suatu masalah. Ni maknanya ini kita kena pasti yang mana penting kan. Contohnya apa ni, kita nak pergi sekolah ke apa kan. Nak pergi sekolah ke apa, penting sangat ke tidur dekat mana kan. Contoh, ada orang dia penting, ada orang tak penting, tengok pada jenis keadaan lah kan. Ada orang kata tidur kat bilik abang dia masalah, contohnya kan. Tidur kat bilik sendiri lebih baik. Ikutlah mana yang lebih baik. Okey, yang kedua kita tengok kepada generalization. Okey, yang tadi yang abstraction tu kita akan tengok contohnya macam mana sekejap lagi. Ni kita panggil slide kepada definisi sahaja. Alright. Okey, yang keempat ni yang terakhir, menyediakan model menyelesaikan masalah. Ke atas satu masalah agar boleh digunakan untuk masalah yang lain. Okey. So dalam ni dia daripada semua tu boleh kata itlakan ni, teknik pengitlakan ni adalah satu teknik yang terakhir daripada banyak masalah yang kita jumpa tu, kita pun buatlah satu ni yang terakhir, yang mana dia memudahkan maknanya kita boleh guna ni, boleh gunakan balik model ni untuk benda lain. Okey, so kita tengok next teknik dipanggil proses pemikiran computational. Ini secara dipanggil graf dia dia punya catat aliran dia. Masalah dipecahkan dipanggil lelayan, kenal pasti corak sama, iaitu terpanggil pengejaman corak. Ini ambil daripada buku teks. Tengok je dekat mana muka surat tu, cari ada. Perkara tidak penting diabaikan, peniskalaan. Yang tak penting tu kita kata peniskalaan. Itlak bukan iklab iklab hak yang ngaji tu. Itlak sediakan model penyelesaian masalah. Benda ni model, maknanya bila sebut model kita kata sebagai satu benda yang satu bentuk yang lebih kurang sama yang kita boleh apply, kita boleh terapkan kepada tempat lain. Contohnya kita kata nak basuh, kita ni biasa basuh kasut dah kasut putih gosok-gosok dulu. Tiba-tiba mari masuk sekolah asrama kena basuh semua sendiri baju nak mesin mahal dah. Lepas tu kita pun gunalah beruh. Dan macam mana kita guna beruh kat kasut tu, beruh jugalah kita beruh jugalah pada baju, sama je lah, tak adalah kata pakai benda lain pun tak ada. Alright, so kita tengok next. Ini pun ambil daripada buku teks juga ni. Cuma buku teks dia tak terangkan penerangan dia macam mana. So ni contoh aplikasi dalam ni yang kita dah tengok tadi tu yang 4 masalah ni, kat mana dia punya kegunaan dia. Okey, first kali kita tengok pilih kulit popia. Kita nak buat popia goreng, popia basah ke tapi tengoklah sekali ni popia basah dah. Saya tahu sajalah Right, next. Kulit popia boleh dibuat sendiri atau dibeli kedai. Jenis kulit termasuklah gandum, beras, rumpai, laut. Kat sini dia kata leraian dan niskalaan. So kat sini dia bagi tahulah. Okey. Leraian ni kita nak selesaikan dah. Kita nak buat, kita nampak dah hasil produk dia ni tapi kita nak buat dia macam mana, kena fikir dulu ada apa dalam tu leraian. Kita digest dulu, kita dissect dissect ni maknanya kita bedah ambil satu popia tu, terbelah, dia tengok dalam tu ada apa. Dia kata belah lah, kita makan kita rasa macam mana, ada rasa ni ada rasa sayur sikit ke apa ataupun kalau tak pernah makan dah nak try buat Google ada dia panggil dulu Google ni, kita boleh pakcik Google tanya pakcik Google, Google lah je. Alright, so maknanya leraian ni daripada ni kita pecah-pecahkan dia, kenal pasti apa dia punya bahan-bahan dia maknanya dalam ni kita kenal pastilah. Kita kata gandum, beras, rumpai laut contohnya. Dan ni skalaannya kot mana pula. Kulit popia boleh dibuat sendiri atau kita beli kat kedai kalau ada siapa yang macam nak jimat duit tu nak try buat sendiri boleh lah. Tapi penting ke kita buat sendiri ke atau beli kat kedai? Tak kisah, asalkan ada kulit popia tu je, asalkan ada.
Kalau kita buat tu rasa kita ni benda tangan belok ke benda kan, tak boleh nak buat comel, so kita beli kedai dia banyak kan. Okay, next, sediakan inti. Inti ni penting juga. Sayur, daging, udang, telur dan kari puff. Apa benda pula yang kata pengecaman coraknya kat mana pula ni? Okey, kita tengoklah inti ni ialah pengecaman corak. Okey, nak buat, tadi dia dah ada bahan kasar, so kita nak gabung-gabungkan semuanya, sayur, daging, udang, telur tu kita nak susun macam Krabby Patty. Tak, Krabby Patty asalnya benda burger lah. Burger orang Kelantan panggil burger. Tak, burger ke burger tak tahulah. Nak tanya orang Kelantan. Okey, so maknanya benda yang sama tapi kita susun asing-asing kan. Maknanya mungkin bahan yang sama, tapi dia ada daging kan. Macam burger lah burger dia ada daging keping tu lah daging rambli kan, contohnya. Tapi tak adalah pula burger udang kan, tak aja dengar lagi burger udang. Okey, so maknanya benda yang sama kan, maknanya semua daripada corak yang sama, sayur lah, ada burger lah, campur sos lah kan, benda yang sama tapi yang berbezanya kulit lah kan. Takkanlah kita nak buat burger pakai kulit popiah pula, rasa pelik je lagi. Okey, so next tu pengecaman corak, maknanya benda yang sama, kecam coraknya adalah ni lah sayur, carrot, benda lagi ni, timun, ada kobis lagi kan, macam-macam lagi lah benda yang sama kita gunakan juga kepada nak buat burger tu lah burger rambli tu Okay, next, sapu, sos dan balut. Okay, kita tengok sos cili, sos kacang dan sos manis. Letakkan inti dan balut boleh makan. Maknanya dah siap lah. Okay, so dalam ni kita boleh gunakan ni, maknanya itlakkan ni. Kita tengok apa maksud itlakkan. Selesaikan model penyelesaian masalah dengan cara macam ni. Okey, jadi kita dah siap ni kan, kita bolehlah menggunakan model ni, maknanya kita dah yakin benda ni memang confirm 100%, jadi kita boleh apply pada tempat-tempat lain lah. Lebih kurang gitulah maksudnya. Okey, so kita tengok lagi contoh. Alright, contoh kepada yang lebih detail dah dalam buku teks dia menggunakan tangga ni lah kita guna gambar yang asal tapi dia ceraikan ikut yang ni lah semua ni. Maknanya tangga yang pertama kita naik tangga kan. Kalau tangga sekolah lain sikit lah tangga sekolah kalau dia buat gini tak dia nak ni lah, payah lah nak naik tangga kan. Ni tangga model macam ni lah. So yang penting ni kita tengok tangga kita faham lah, lerayan kita pecahkan sebenarnya rupa tangganya macam mana. Okey, first row dia ada ni kan, 1 kali 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5, 1 kali 5 blok. Ni 2 tinggi kali 5 blok, 10. Ni 3 kali 5, 15, 4. Ni dan seterusnya lah so lerayan, maknanya dalam buku teks pun dia dah buat pecahan ikut warna, so senang lagi kita nak faham lah. Alright, next, pengecaman corak. Coraknya kat mana pula kan? Coraknya kita kira 3 dimensi lah maknanya okey, bilangan batu tapak ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bilangan tu lah, ketulan tu lah kita kata. Lapisan first layer first layer kita tengok daripada sudut sisi lah sudut, maknanya kita tengok dari sudut sini depan ni, 1 kan. Jumlah batu yang digunakan 1 kali 5 degi kot tu. Okey, next tengok 2, bilangan batu batu tapak 5, 2 dah jadi 10. Samalah apa yang lain pun kan. Yang ni dua tingkat lah. Maknanya kalau ni gabung ni dia akan jadi macam ni lah A gabung dengan B, dia akan jadi macam dalam gambar lah. Cuma tak adalah CDE tu, tak ada lagi lah, sebab CDE yang cerita lepas ni. Tapi ceritanya lebih kurang sama je. Kita nak pengecaman corak kan. Apa guna dia ni cerita-cerita ni, nanti kita tengok lah macam mana kegunaan dia. Tapi daripada ni kita boleh dapat dah data dia, maklumat dia, at least lah sekurang-kurangnya jumlah batu yang digunakan. Okey,
Next kita tengok penyeskalaan. Ni kita daripada masalah ni tadi kita cerita lagi, sambungan lagi. Tidak pentingnya apa saiz batu bata. Penting tak? Tak penting lah. Pasal apa? Pasal semua saiz tu batu sama je belaka. Bahan yang digunakan untuk membuat batu bata penting tak? Ada kisah ke? Tak ada. Sekarang ni kita tujuan je, kita katakan soalan ni, cuba kira berapa bilangan batu. Ada kisah tak guna bahan tu guna apa? Ada guna besi ke ada guna benda-benda lah kan, guna atap nipah ke ada? Tak ada kan. So maknanya tak ada lah, tak penting lah. Jangan duk ni pula kan. Yang pentingnya apa? Ni lah maklumat yang penting kan. Lebar tangga banyak mana, bilangan nak tangga banyak mana. Alright, so itulah penyeskalaan. Kita nak define benda yang penting dan tak penting. So kena lebih baik lah. Kalau nak senang, buat pecahan macam ni lah, buat kita senang nampak kan. Pengitlakan okay, kita tengok. Kita nak tengok macam mana ni bilangan nak tangga A, B, C, D, E. Kita nak buat ni apa ni, dapatkan apa nama tadi ni. Kita tengok masalah dia. Pengitlakan dia, kita nak buat sebagai satu model penyelesaian masalah. Ni. So 5 darab 1 darab 1. Kita nak kata untuk penyelesaian binaan anak tangga kan. Kita nak buat anak tangga kena tahu dulu banyak mana nak pakai batu kan. Takkan main beli je kan. Main beli je sekejap lagi tak stabil, naik-naik jatuh. Lepas tu kena ukur dulu, kena buat design dulu, kena buat model dulu kan. Macam subjek RBT, tak boleh main bedal macam tu je. Okey, so gitulah kita darab lah macam 3 dimensi lah 1 darab 2 darab 3 tinggi kan. 5 panjang darab lebar darab tinggi, macam 3 dimensi lah lebih kurang. So last kali kita tambah jumlah dia adalah 75 batu bata. Ni warna-warna ni asalnya tak ada warna pun, dia cuma buat warna nak suka mudah. Alright, so itlakan lagi, sambungan lagi. Maknanya jumlah batu bata kan. Dia buat adjust lagi kan, benda yang sama tapi dia tambah sikit. Lebar setiap tu 2 kan. Tangga panjang lah ni kita panggil tak kan. Macam tangga ni lah, tangga masjid ada dia buat panjang-panjang gitu kan. Jadi dia buatlah 2 lebar panjangnya 5 panjang yang ni lah 5 dan lebarnya adalah 2 sini dan tingginya 1 lah ni, yang ni 1 je lah. So macam biasa lah, tapi yang bezanya tak, dia cuma buat semuanya dia gandakan lebar sebanyak 2. So dia buat gandaan sebanyak 2 tu ada masalah ke tak? Dia kira-kira dulu, dia beli ni, dia buat model dulu cukup tak? So kalau cukup okey lah, maknanya untuk buat model tangga. Sebab dia kata kat sini nak buat model tangga. Maknanya cukup dari segi apa tu? Maknanya bilangan batu bata tu nak buat satu model tangga yang siap lah. Cukup lah tengok pada apa benda yang dia nak buat. Okey, so inilah teknik dia pengitlakan model. Tadi kita gunakan untuk satu je kan, tapi kita gunakan model yang sama kan. Untuk ni kecil je tapi kita buat luas sikit, kita gandakan. Sama je lah, cuma kita ubah sikit soalan, lebarkan dia sebanyak 2. Gitu je lah. Alright, tujuannya tujuan dia pula ni, kita tengok penggunaan teknik leraian dan menentukan langkah secara tertib. Tujuannya untuk mendapatkan ilustrasi penyelesaian masalah kepada yang lebih kecil dan atau mudah, untuk memudahkan memahami masalah atau situasi secara terperinci. Okey, so maksudnya macam mana ni? Kita tengok sekejap lagi. Alright, so ini kita kata menentukan langkah secara tertib. Tertibnya ke mana? Maknanya kita kalau tengok ni dalam buku teks ada kita nak bina, maknanya kos, nak buat satu ni lah satu padang yang ada kos, pula memang ada kos, yang ada tanaman rumput dan ada laluan pejalan kaki kan. Ada gambar bawah ni tengok kan, gelanggang badminton luas mana kan, panjangnya macam mana semua kan.
Tapi dalam ni kita bagi tahu dia punya harga asas dia 1 meter persegi kan. 1 meter persegi ni nombor dia gini lah, 1 M kuasa 2. Lebih kurang gitulah. 1 meter kuasa 2 ni maknanya dia lebih kurang panjang lah. Biasa-biasanya kalau segi 4 tu segi 4 sama lah, sama sisi. Sama sisi dia punya panjang lah, panjang lebar dia sama, 1 darab 1 sama dengan 1 meter kuasa 2. So 1 meter persegi harga dia 120. Kalau yang ni harga dia lain lah untuk setiap ni kan. Sebab harga dia lain ni sebab yalah bahan-bahan yang dia buat pun lain kan. So ni harga dia semualah. Alright, so boleh baca je lah, tak ada apa pun sebenarnya. Alright, so ni matematik je lah sikit kan. Kos pembinaan ni boleh kata kos pembinaan bagi setiap gelanggang lah, setiap tempat tu lah. Maknanya bilangan binaan darat dengan luas binaan kali dengan kos untuk 1 meter persegi. Satu ni benda satu bilangan dah kan, banyak mana. Contohnya kenapa sini 1 1 2, ni ada 2 pula. Gelanggang badminton ada 2 dah sebab ada 2 badminton gelanggang kan. Licor B 1, lindan 1 contohnya. So sebab tu dia buat 2, yang lain tu semua 1 kan. Tapi melainkan untuk kos penanaman rumput tak bolehlah pakai ni kan. Tapi sebenarnya dia satu lah dia ada luas lah maknanya 120 kali 60 tolak dengan baki keluasan tu lah. Ni tolak ni, tolak ni, tolak ni, tolak ni, tolak dengan luas perjalanan kaki tu kan. Average dia dalam dia lah yang dia kira ni dalam 2360 meter persegi kan. Darat pula dengan harga kos 1 persegi dia 140. Harga dia mahal juga kan, RM677,600. 600,000 tu kat 700,000 kat 0.7 juta. Mahal jugalah. Alright, next kita tengok pengecaman corak dalam sesuatu situasi untuk membolehkan menghasilkan satu idea untuk menyelesaikan masalah yang mempunyai persamaan. Ini tujuan dia kita nak tengok mungkin ada masalah lain, kita nak apply juga. Sama je, lebih kurang tadi je. Alright, so ni gambar apa ni? Memanglah gambar orang ambil gambar hujung tahun kan. Tapi sebenarnya kalau perasan lah kan, siapa ingat yang biasa ambil gambar kan, dia nak cerita yang biasanya dia kata okey yang jenis yang jenis tak apa nak tinggi tu, maknanya yang jenis pendek sikit lah tau kan. Dia akan duduk bahagian sisi di hujung kan. Dia akan buat susunan dia, maknanya maknanya kalau kita lukis kat lebih kurang macam ni, dan dia akan menurun macam tu, lebih kurang gitulah. Maknanya dia akan susun secara menegak macam tu lah ni dia punya pattern dia lah. Pattern yang biasa orang apply dalam nak ambil gambar ke kan. Ada setengah lain dia nak buat pattern pada corak ke, boleh juga so nampak lawa sikit. Ni ada tinggi ada rendah, ada tinggi ada rendah, tak lawa kan. Yang duduk tak apa, duduk kebanyakan je lah kan. Memang semua akan nampak sama lah, melainkan kalau berdiri. Alright. Okey, untuk yang ni kita akan tengok pengecaman corak kan. Yang ni maknanya tadi kan, apa kaitan tadi tu dalam dengan soalan ni. Okey, yang ni kita akan susun kan. Maknanya dah ada senarai orang ni, ada orang tinggi rendah, ada tinggi rendah. So macam mana kita nak susun ikut kedudukan? Alright, so kita akan tengok soalan tadi dalam pengecaman corak dalam sesuatu situasi kan. Kita ada nombor 7, 5, 1 dan 2. Okey. Jadi dalam nombor ni kita nak tengoklah macam mana kita nak susun nombor ni menggunakan teknik kita panggil bubble sort. Bubble sort ni bahasa Inggeris maknanya cara penyusunan dia ada banyak teknik. Cumanya kalau nak kata terkenal tu dah ada banyak cara dah Okey, so kita tengoklah kita okey dalam ni kalau perasan kita saya ada buat satu ni kita panggil scanner. Dia punya pengesan pembaca dia lah, pembaca dia. Okey, maksudnya macam mana? Okey, kita tengok. Okey,
So scanner dia, pembaca dia, kita tengok mula-mula scanner dia duduk dekat nombor 7 ni. So 7, tapi dia akan mesti tengok kawan sebelah kanan dia. So dia akan refer kepada nombor 5. So 7 dengan 5, kita nak susun dia supaya susun dia secara menaik, susun dia secara menaik. So bila nak menaik, so kena tukar lah position. So bila dia baca 7, okey, 7 dengan 5, oh dia tahu 7 dengan 5 ni 7 lagi besar pada 5, kedudukan dia tak betul. So apa yang dia kena buat, dia kena swap, dia kena tukar. Bukan swap test, swap maknanya tukar tempat. Jadi dia akan jadi 5, 7, 1, 2. Dia akan jadi macam tu lah. Ni susunan nombor dia. Okey. Scanner ni tadi dah dah ludah yang pertama kan. So dia kedudukan dia kat sini. So dia akan tengok pula yang sebelah kanan dia lagi. 7 dengan 1. Tak kena, dia kata ni kena tukar lagi, kena pindah lagi. Senang cerita lah. Sebelah kiri paling kecil, sebelah kanan paling besar. Okey, 7, lepas tu pindah dengan 1. So dia akan jadi 5. Dia akan jadi 1, 7 dan 2. Alright. So 7 kat sini scanner dia kan. So dia akan tengok lagi nombor sebelah kanan dia. So tak kena lagi dia kata. So kena tukar lagi lah. 5, 1, 2, 7. Alright. So ni dah habis kanan. Lepas tu nak buat apa lagi? Alright. So bubble sort ni kita kata dia akan beberapa kali ulangan. Dia akan susun lagi. So dia akan buat macam mana? Dia akan jadi 1. Scanner tu dia akan baca balik daripada tempat asal. Okey, salin balik 5, 1, 2, 7. Okey, tadi kedudukan dia kat sini last. Okey, so kita padam, kita tak nak lah kat sini. Okey, so kita pindahkan balik scanner dia pada tempat pertama. So compare balik 5 dengan 1 tak kena. Okey, tukar 1, 5, 2, 7. Okey, scanner dia duduk kat sini. 5 dengan 2 tak kena. So 5 lagi besar pada 2, tak kena. Kena tukar lagi 1, 2, 5, 7. Sorry dah 5 tak lawa. Sekejap Okey, 5. Okey, so 5 duduk kat sini. So dia akan tengok nombor sebelah. Tak ada berubah dah. 1, 2, 5 dan 7. Alright. 1, 2, 5 dan 7. So bila dia ni kedudukan dia, scanner dia kat sini. So dia akan baca balik lah daripada yang pertama. So dia baca yang pertama. Okey, semua dah complete. 1 lebih kecil daripada 2, 2 lebih kecil daripada 5, 5 lebih kecil daripada 7. So susunan dia dah betul. So dah siap lah. Ni dipanggil sebagai bubble sort. Okey, so kita dah tengok contoh tadi macam mana bubble sort 7, 5, 1, 2, yang mana akhir sekali kita akan dapat jawapannya adalah 1, 2, 5 dan 7. Okey, itulah bubble sort, lebih kurang gitulah bubble sort. Ada lagi, banyak lagi jenis susunan. Sort ni maknanya susunan lah. Okey, so kita tengok next 1.14, membuat keputusan berdasarkan aspek penting. Ini kita buat nak tentukan lah, kita nak ambil ni laluan ni sebab apa. Alright, so kat sini dia bagi tahu lah, postman dia nak hantar surat kan, dia nak hantar barang dia lah. Tapi dia bagi tahu AD tak boleh lalu. Laluan AD ni pangkah dulu awal, jangan terkeliru. Right, tapi dia lah nak hantar surat ke semua tempat kan, A, B, C tu semua ni lah tempat lah, perlu lalu semua titik. Right, ni kata pakai canvas. Okey, tak pakai lah untuk kali ni sebab dia banyak sangat nak kena lukis type. Okey, so kita tengok je lah contoh daripada buku teks. Contoh yang pertama, dia buat laluan ABC, A lalu B, C dan A, B, C, E, D, F, G, A, B,
C, E, F, G. Jumlah dia 52, macam jauh pula kan. Okey, kita tengok dulu yang kedua. A, B, C, E, G, F, lepas tu D. So jumlah dia berapa kat sini? Okey, kat sini jarak dia adalah 46. Okey, yang kedua A, lalu B, dia lalu D, lepas tu F, lepas tu G, lepas tu E, lepas tu C. Jumlah kat sini adalah 47. Sini 47, sini adalah 46 km lah. Sini pakai km sini. Alright. Tapi untuk laluan keempat, sebab kat sini tak payah kira lah. Dia kata dah AD, nak kira ke? Sebab kat sini dia kata dah tak boleh lalu, nak kira buat apa? Tak ada makna lah. So tiga-tiga ni jawapan ganggu je ni, tak ada makna pun. Alright. So ni lah, kalau kalau kita minyak motor nak hantar postman jarang hantar surat guna van tau kan. Biasa dia pakai motor lah, dan dia mestilah nak cari shorter distance kan. Dia nak jimat minyak dengan cuaca panas kan. So 52, 46 dengan 47, nak ambil yang mana? Confirm lah dia ambil yang paling dekat. So 46, jawapan dia ambil laluan kedua. Senang je sebenarnya. Alright. Ni pun sama lah tadi dah cerita. Sebab ni kiraan secara manual lah. Boleh je, tapi kita tak buat lah. Alright, so ciri-ciri kesamaan dalam sesuatu permasalahan. Okay, so kat sini kan, kita nak buat contoh lah. Bahulu, kena ada bahulu. Ni lah ni dia punya bekas dia, dan ni dia punya hasil kuih dia lepas dia dah masak benda semua kan. Ada bahulu bentuk ini kan, ada bahulu macam-macam bentuk ada kan. Adalah bentuk petok ke benda kan. Tapi benda ni semua dia akan ikut bekas kan. Macam ni lah, kita nak buat ais bubur orang peti, dia akan buat bentuk ikut bentuk gelas tu lah Okey. So yang ni kita buat kuih ikut bekas kita bubur dalam tapuk air ni, dalam tray ni, dia akan jadi bentuk macam ni kan. Tapi kalau ni dia panggil major epoxy resin. Epoxy resin ni benda pula. Epoxy resin ni adalah satu bahan, dia kalau campur dengan asid ke, lupa dah apa nama bahan tu, bila kita campur dengan bahan tu, dia akan jadi mengeras kayu. Biasanya benda ni dia guna untuk design lah, nampak cantik-cantik dia campur ni, dan ni lah jadi corak cantik lah banyak dah produk-produk yang berasaskan resin epoxy resin. Ok, so ni lah dia perlu potong kayu ikut sayan dikehendaki. Pun sama lah, dia akan dia ikut bekas so maknanya kalau kita buat bentuk petok lah, macam spambok, betul tak? Tapi yang macam ni dia buat ikut style lah, maknanya ikut corak kayu kan, buat macam corak air, macam laluan air kan. So dia akan ikut bentuk macam ni lah, sama lah macam ni tadi. Kesamaan dalam satu permasalahan, maknanya kita kata kat sini bentuk ikut hasil, bentuk ikut bekas kayu. Bentuk lah, maknanya dia ikut kepada sesuatu dasar dia lah sama lah. So kesimpulan dah nak habis punya, tak susah pun sebenarnya. Ok, so perlu tahulah keempat ciri-ciri computational, leraian, pengecaman corak, peniskalaan dan pengitlakan. Dan kita perlu tahu cara menggunakan teknik pemikiran dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Bukan sekadar tahu definisi, tapi kena tahu juga macam mana kita nak gunakan tu untuk menyelesaikan masalah. Okey. Yang penting tahu nak selesaikan masalah lah dalam bab ni. Alright. So tu saja untuk bab ni. So apa-apa lagi kita akan jumpa pada siri yang akan datang. Jangan lupalah, bagi yang baru datang ke channel ni, jangan lupa tekan button like, share dan subscribe supaya video ni untuk bab-bab yang akan datang, dan juga untuk tingkatan yang akan datang, kita akan dapat buat lagi, insya-Allah. Okey, assalamualaikum.